Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Kat mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada yang wajib atas suaminya mengajak ia akan isterinya itu apabila putus darah haid dulu daripada waktu maghrib sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib ia mengqadhakan sembahyang zuhur dan asar itu. Dan manakala putus darah haid itu dulu daripada waktu subuh sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib atasnya qadha sembahyang maghrib dan isyak. Baik. Kata pengarang, dan setengah daripada yang wajib atas suaminya mengajar ia akan isterinya itu. Mengajar isteri. Siapa yang tak ambil nikah, tak ambil bini, sunat. Tahu bab-bab haid ni. Nak nikah wajib kena tahu. Tak tahu dosa. Dah lepas-lepas tak tahu nikah dah cerai. Dah ingat cerai. Bertaubat kepada Allah. Astagfirullahalazim. Dah. Aku dulu jahil tak tahu benda nikah macam orang bodoh. Ni aku tahu dah ni. Belajar Islam ni dia buka semua peluang bagi kita. Peluang. Jadi wajibnya mengajar anak. Mengajar anak dan isteri di antaranya hukum haid. Mengajar anak hukum-hukum. Bukan mengajar anak isteri main patah, kan? Mengajar hukum. Siapa yang nak bini, dia kena tahu darah yang keluar daripada kemaluan seorang perempuan. Dia kena reti. Baru panggil tok lelaki. Baru panggil tok lelaki. Ni tok lelaki hamba ni. Tok lelaki mu dah darah istihadah gua ni. Mana kau tahu saja. Tu kan tok lelaki, tok batin. Faham? Ketua kampung orang asli dah tahu benda. Kena tahu darah hak tu baik. Hak ni haid, hak ni istihadah, hak ni nifah, ni darah talak, ni darah fasak, hak ni mazi, hak ni wadi, hak ni mani, hak ni segugu, hak ni putihan. Baru nikah. Tengok orang erek bini, nak erek bini. Bahasa gila sepera. Tapi nak buat kena dah nikah dah, belajar je lah. Belajar lah. Senang je. Bukan pergi jerah pula bini. Belajar je lah. Senang belajar ni boleh pilih mana-mana. Nak belajar sini, surat tu. Tak ada masa nak belajar garib, belajar siang. Tuhan tak tanya dah mana budak pergi maghrib yang pergi siang. Dah kira belajar je.
Belajar sudah mana-mana. Nak ngaji pondok, nak ngaji Mesir, nak ngaji surah, tak ada Nah, tuan tanya tak tanya dah apa nak pergi Mesir. Tak tanya gitu. Belajarlah di mana-mana pun. Utlubul ilma walau bisin. Sebut dalam satu hadis doa, carilah ilmu walaupun jauh sampai ke negeri Cina. Jadi kena khabar ke bini kita kalulah darah haid kita kering pada waktu asar, dekat nak masuk maghrib, maka kena qada asar dan zuhur. Kering darah dalam waktu dekat nak masuk subuh, dak subuh lagi. Dekat nak masuk subuh. Kena buat semayang Isya dan semayang maghrib. Nampak? Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun ada berlaku khilaf, iaitu kalau kita kering darah dalam waktu Isya, buat Isya saja. Kering darah dalam waktu asar walaupun dekat maghrib, buat asar saja. Tapi ini pendapat mazhab lain. Kering guana ni, katakanlah masuk waktu maghrib pukul 7.30. Contoh, ingat keringlah darah pukul 7.20. 7.20 waktu dia waktu asar pasal garis 7.30. Mana 7.20 berarti darah mana asar. Dia pun pergi masuk bilik air, mandi tubik bilik air 7.35. Biasa 15 minit mandi dah. Mana masuk waktu dia dah maghrib. Tu kena qada asar dengan zuhur. Faham ke? Kering dalam waktu Isya. Bila masuk waktu subuh 5.30. 5.25 kering darah. Pergi mandi 10 minit 5.35. Dah semayang dia. Semayang Isya, semayang garis, semayang subuh. Subuh hak wajib dah. Maknanya pasal mau kering tu di dalam waktu. Kalau kering masuk waktu subuh dah, maka buat subuh saja. Faham? Pasal dia tu dalam waktu Isya, dia masih lagi tidak cukup syarat untuk sembahyang. Begitu jugalah qiyas dengan haid, benda-benda lain. Umpamanya masa nak datang haid. Contoh, biar ingat ni, masuk waktu zuhur pukul 1.30. Orang pun bang 1.30 bini seh pun tak lah semayang lagi. Nak semayang pukul 2. Dah siap 1.30 masuk zuhur, dia nak semayang pukul 2. Dah siap tak? Tak apa tak dah siap. Sebab tak wajib semayang segera. Biar faham. Sunat je semayang segera. Maknanya kalau lewat sikit tak haram. Afdal segera. Maknanya pukul 1.30 orang bang zuhur. Bini Syekh kata biar anak perhabis masak dulu. Ni nak sayur kacang pula kat gigi, kepala kubal celup tepung. Faham? Umpamanya. Jadi pukul 2 nak semayang zuhur. Nampak tu masalah lepas masak apa semua, nak pergi ambil wuduk mayang zuhur, tengok jam pukul 2 tubik haid. Nampak lagi? Tubik haid boleh sembahyang zuhur tak? Tak boleh dah. Jadi dia ada tak tadi waktu dia masih suci dalam zuhur. Nampak tak? Jadi kering darah bila-bila zuhur, jangan buat beng gitu. Tak? Kena qada. Ramai hak pakai beng. Pakai anguh gitu. Dah bik laki pula toleh-ulah dah. Dah tahu nak khabar benda. Bini pula hak jenis tak tahu benda dah, beres selalu. Dua campur satu campur satu. Dua dalam satu tu bodoh belaka. Biarlah bini laki cerdik, bini bodoh tak apa. Jangan dua-dua bodoh. Faham? Pasal kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami dia pemimpin rumah tangga. Biar tak pandai matematik pun hukum syarak pandai. Dia nak gitu. Dah kali tak tahu kehala, memang tak semayang lah. Dah kering darah. Dia semayang Isya tu saja. Dah zuhur itu masih nak masak tak ingat.
Nah, kalau maknanya dah Syekh tahu dah ni tau. Syekh tahu dah. Dah bini Syekh bila masuk waktu kering darah dia tak ambil semayang. Tak ambil qada hak zuhur tadi. Marah hak. Marah kerana Syekh dak nikah lagi. Faham? Jangan marah Syekh. Aku ya. Setengah jam nak sampai sini. Mari tuan ni orang rakyat. Nah. Tidak kau. Dia atas mata penuh. Buang musim. Padang Syah Bandar tu. Bapak buat. Wegak ni pusing ni. Hak paling besar dalam Terengganu, dalam sejarah. Hak hebat sekarang ni lah. Hak kapal musim tu. Pew. Bukan mak lempik. Toki orang naik. Pew. Bodoh kau. Benda hak bodoh dah. Yang pusing nak tahu tu kau hak pening. Nah, Allahu Rabbi. Turun gini Turun. Ujar ayat dah. Orang ajak mari surau oleh-oleh ada tambuh. Nah, naik gitu-gitu kepala ada apa sihat dah. Darah tinggi. Nah, Jeng dalam Tanjung. Rasa pergi situ dah orang balik cuti sekolah. Nak duduk pagar ubi. Duduk pagar usi. Kubakura. Waktu gong cucu, waktu guntuk jalan bandar tengok papai. Pagar garik balik tu yang jeng matang. Tu ajar gitu. Ajar gitu. Jadi batulah kita ni. Bukanlah kita ni wajib jadi ustaz dah. Tapi biarlah reti ni benda-benda gini, ni benda remeh-temeh dia panggil. Mana silapnya kita dak beri cakna benda-benda gini sampai kita dak tahu dah. Pak anak kita besar panjang dah. Waktulah banyakkan istighfar. Ya ayuhan nas, Nabi kata, tubu ila rabbik, wahai manusia. Sentiasalah bertaubat kepada Tuhan kamu. Fa inni atubu ilaihi fi yaumi wal laili 70 marrah. Kerana aku sehari semalam aku bertaubat 70 kali. Nabi tak ada dosa, maksum taubat. Kita belepeng-lepeng dak taubat, tak kena. Jadi di antara perkara yang wajib bagi seorang suami mengajar anaknya tentang hukum haid. Dak reti dah ustaz, dengar tu reti, nak balik ajar dak ingat pula. Gitu sama gua ni drama. Bawa anak bini pergi dengar. Dia gini, dia wajib tu ada sama. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna kewajipan mengajar anak isteri hukum-hukum agama melainkan kena bawa pergi dengar. Maka bawa pergi dengar hukumnya wajib. Siapa yang tak bawa dosa. Malaikat dia ajar dah di rumah. Gitu. Hak nak hiburan ni hak belajar haji. Hak tu bagi yang minda je, lengah-lengah. Ni siapa hiburan apa dak belajar. Dan apabila mengajarlah oleh suaminya dengan segala hukum yang tersebut itu. Bila suami ajar dah hukum yang tersebut itu, tersebut mana? Ajar akidah, ajar hukum syarak, ajar adab yang baik atau akhlak, maka tiadalah harus bagi isterinya itu keluar kerana belajar yang demikian itu. Kalau suami itu ajar dah, maka isteri nak mari dengar kat orang ngajar tak boleh. Melainkan suami izin. Suami ajar dah rumah hukum hakam agama, isteri nak pergi dengar orang ngajar walaupun fardu ain juga tak boleh dah. Melainkan suami benar. Dia kaedah gitu. Dah suami lah zaman learning kau pakai berat danang. Tak usah kita kira orang, kira kita dah. Kita ni hak duk mari surah dah ni. Hak dak belaga ayang pun. Hak dak main roti ni, hak dak ketaruh harak, berat nanang lah kita. Dak tahu benda. Dah nu, hak anyu berat lagi.
Jadi bila suami dah ngajar di rumah, isteri tak boleh keluar lah nak pergi ke surau atas alasan fardu ain. Pasal apa? Pasal suami ngajar dah. Bak keluar tu darurah. Keluar tu darurah nak cari agama. Dan jika tiada ia suami mengajar akan yang demikian, itu akan hukum agama. Kalau suami tak mengajar, maka haruslah bagi isteri itu keluar. Isteri nak keluar belajar boleh, suami dah ajar di rumah. Macam majoriti isteri-isteri kita di rumah, mana kita ajar tak? Maka dia, kalau dia ada orang mari ngajar kampung, jangan larang dia nak pergi belajar. Faham tak? Pasal wajib asal atas kita. Dah kita dah ajar, isteri pergi pula marah. Ada tak? Tu lelaki bodoh itu. Nah, wajib atas kita ajar isteri hukum agama. Dah kita dah ajar sibuk. Kalau tak sibuk pun tak pandai. Isteri pergi dengar agama marah pula. Tu bodoh tu. Pilihan pertama, kita sendiri ajar. Kita tak kerti nak ajar, dia pergi belajar. Sebab ada juga suami yang isteri dia pergi belajar, dia marah. Nak yang nganjing dah. Dipanggil ustazah isteri dia. Nak dah lah kita tidak belajar agama. Suami isteri pergi dengar tu ni sindir lah. Nak ni nganjing lah. Ada tak? Sekurang-kurangnya tok guru hak mari ngajar lah kampung kita tu, tolong pikul dah dosa suami. Nak tolong ajar ke bini kita, muncul lah. Nah, kita sibuk dah cari makan ke darah. Nak tak marah. Dengar tak mai, dak duduk rumah dah belajar menatang dah. Berat tu lelaki gitu. Sebab tu nak pilih suami, pilih tak. Pasal dia pemimpin tu. Dia benda kena pilih pemimpin. Anak wek tak apa pilih mana. Nampak? Jadi kalau kita dengan orang puang, kita tak pilih mana tak apa. Pilih jugalah, tapi tak ketat lah pemilihan. Tapi apa juga pun dalam kehidupan manusia, pemimpin kena pilih molek. Nah, imam besar, imam kecil. Imam tu pemimpin. Imam negara tu panggil Perdana Menteri tu. Dalam fiqh, dalam bahasa Arab dipanggil imam. Imamul Akbar, imam besar ni. Maknanya pemimpin besar, Perdana Menteri. Wajib. Faham tak? Pemimpin kampung, JKK. Faham tak? Pemimpin rumah tangga, suami. Pemimpin semayang jemaah, tu imam. Pemimpin Melaka, hak tu semua kena pilih. Salah pilih tu lelaki je marah buat benda baik, suruh buat benda jahat. Salah pilih JKK yang bagi buat-buat dia saja. Siap suti basikal, kakak boleh sebuah, kakak sebuah. Kita anda saja. Tak. Anda saja mana boleh naik. Jadi salah pilih tu. Salah pilih menti besar. Ni buat benda hak mudah utuh. Salah pilih. Ada pula sampai 100 juta utuh. Go ayam rumah kita kat 15 tahun. Tak pernah utuh go ayam. Pakai sendar-sendar gitu paku bebek kurang sendar. Tak utuh-utuh. Tak cakap nak benda, nak berumah tangga ayam tak tahu. Siapa tu kakak beranak ayam. Ada apa? Hak gelepar gila ngerang. Tak utuh. Salah pilih tu imam babah. Tak boleh. Tu imam ngaruk. Jadi kena pilih. Hak anak wek tak apa, pemimpin kena pilih. Sebab tu kalau kita nak ambil kan ni mudah. Nak ambil pengaruh payah sikit. Pasal dia pemimpin dalam jawatan. Nak pilih manager. Manager tak ramai orang boleh isi. Jawatan kosong, gaji RM7,000. Bawah tu manager. Malah tak tahu. Ingat ke benda ni? Manager tak. Jadi jarak tamu itu. Pion boleh isi orang. Kan ni pasal barang mudah. Begitu jugalah dengan suami. Kena pilih lebih-lebih sikit lah. Biar tak kaya tak apa, asal orang tu maknanya bertanggungjawab.
Tanggungjawab pada agama, pada diri dia sendiri dan pada anak-anak. Nah, dia gitu. Ni tambo kalau orang surat ambo rupuan lening. Nah, ayah dia kata mu mek. Ayah tak cakap dah nak bayar periksa. Berapa kali dah mu mek? 11 kali dah SPN. 11 kali dah. Jual kubal 6 ekor dah. Beruk 9 ekor. Dok pah juga. Aku tengok molek. Mu nikah lah pula kata ayah. Nah, nikah dengan siapa ayah? Aku tengok Tok Bilal tu sudah pak tuyu. Katanya ayah orang nak biar orang sesuai. Ayah kenang sungguh. Pagi-pagi gibang dah. Tengah hari malang surah sama. Moleklah dia pun tak bini lagi. Anak dia tu tambuh ayah. Tak sedap tak bila. Ayah dia kata buat apa tak ambuh? Geli dia janggut. Dah tak ambuh. Nak apa pasal dia budak-budak ni. Nak lelaki lo pendek. Apa lutut calak. Rata brozah duk tekuk. Tangan bakal gelang. Dia nak pasang dia. Dah macam mana? Luka ingat dia. Haji Skopi enggak. Tetapi wajib pula keluarnya maka haramlah atas suami menegahkan dia kan isteri. Bila suami dah ajar isterinya hukum agama, isteri nak pergi belajar kerana suami dah ajar, maka haram suami larang. Ingat tu. Kita kata sogi lah, berdosa. Sepatutnya kita tolong atur. Dia tu malam-malam jalan seorang molek ke dia. Dia dengar seorang diri jalan. Dah pergi atur, mu laki dia kan? Pergi atur. Orang kalau sayang ke bini, orang junjung, orang dukung. Betul tak Ji? Kalau kucing, kalau besar. Kalau besar buat tak kata lebih tolong. Maknanya sayang. Ni apa dia belebeh tak malu kat orang, tak takut kat orang dah. Pukul 10 orang balik suram, dengar benda malam-malam. Ada gitu bini tak rohak. Ni belebeh ke bini ke suram. Takut bahaya. Dah mu laki dia kan, mu jatuh pergi ambil kita suami kan. Dia nak pergi mana-mana pun jatuh pergi ambil. Baru suami. Baru tu. Bukan rebat tu, rebat lain. Rebat makan rokok. Jadi suami dah ajar, jangan marah dia pergi. Tak suka dia pergi seorang, dia atur. Takut jadi gitu gini, tunggu situ. Tanggungjawab kita bukan cari makan je. Makan tu nafkah zahir jasmani. Agama ni nafkah rohani. Dua-dua kena suap belaka. Kalau kita suap sebelah je, jadi kita macam orang putih. Jadi kita macam Cina tu. Nampak? Cina tiruk. Pasal dia beri jasmani saja. Orang pangang dalam hutang jasmani. Rohani tak ada. Bila tak beri anak bini kita rohani, iaitu agama, maka dicari rohani. Dia ikut lain, ikut drama, baca majalah. Benda tu jadi dia pengisian rohani dia. Akhirnya dia pun lara pasal makan benda lain. Pandai makan nasi saja. Makan nasi, dayak reti makan nasi bini dia. Tapi dayak dah ajak bini dia pergi dengar agama. Jadi kita kalau tak mau sama dengan dayak, buat risau anak bini atau ajak agama. Dan tiada harus bagi perempuan itu keluar kerana belajar ilmu yang terlebih daripada fardu ain melainkan dengan izin suaminya. Intaha tu habislah. Baik. Bila isteri tu nak pergi belajar benda yang bukan fardu ain, contoh nak belajar hak akademik, nak sambung belajar, isteri ijazah dah nak buat master pula. Suami kata tak boleh pasal nak buat master ni bukan fardu ain. Suami kata tak boleh pergi. Isteri ada juga isteri yang lawang pergi juga. Ada berlaku dalam kehidupan. Dia kira cita-cita dia nak dapat master.
Bila kita kahwin dengan seorang laki-laki, kita ingat inilah orang yang paling penting dalam kehidupan kita. Lebih pada mak, pada ayah, pada adik, pada kau, pada mak dara, pada orang lain. Allah dan Rasul memang duduk atas dah. Suami pula. Kalau kita rasa mak kita, ayah kita, abang kita, cita-cita kita lebih hebat daripada suami kita, dosa berlaki. Buat dosa saja. Ingat tu, suami kita orang yang paling penting dalam kehidupan kita, lebih besar daripada raja lagi. Raja panggil bini kita suruh pergi istana, suami kata tak boleh pergi, dosa. Dah tak pergi, tak dosa. Raja suruh kan, tak dosa. Mana besar suami. Nampak lagi? Baru nikah. Jadi minta izin suami nak sambung master. Suami kata boleh pergi. Nak pergi belajar, nak pergi baca yasin, buat baca yasin kan dia kan, ngaji baca yasin. Umur ni minggu depan umur ni pula. Suami kata usah pergi tak boleh pergi. Hak tu bukan fardu ain. Cuma pihak suami ni sebaik-baiknya nak berlaku adillah kepada isteri. Kalau dia awak pergi baca yasin, berilah walaupun bukan fardu ain. Dia nak pergi usrah, berilah walaupun bukan fardu ain. Kerana Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang baik sungguh dengan anak bini. Walaupun hak kita boleh larang, tapi kita tak larang. Suami boleh larang isteri nak pergi rumah abang dia, lama tak pergi rumah abang, rumah kakak dia, nak pergi jalan tu, Bukit Payung tu. Suami kata tak boleh pergi, haram pergi. Nampak tak? Tapi suami sepatutnya beri pergi. Biarlah pasal dia silaturahim. Jadi jangan kita pakai keras kita juga, pakai kuasa betuk mu jadi PBB yang kita bodoh. Jadi lembut tak. Mana ada tasamuh, ada bicara, ada rending. Pasal orang kan. Jadi ingat tu, kalau nak pergi belajar master, nak buat badminton master, nak buat apa pun, suami tak pergi, tak boleh. Gitu. Ni suami kata tak boleh pergi. Pola sawah lu muncung. Nak berkelabet nyeng muka. Bang nak pergi ni nak pergi bandar. Cik Joh ajak pergi jalan Damending. Bang suami kata asal pergi jalan sama duduk rumah tak. Tengok muka. Jahat muka. Macam aku gila muka. Faham tak? Nak marah tak bunyi gitu. Muka. Faham tak? Dah. Apa puang? Tu tak mu takut sama nak kata betul. Jadi nakut haid itu ke apa? Tu tak? Tengok kata dah nakut. Tu tak saya? Tu macam dia ada bini gitu. Janganlah buat gitu. Dah suami kita. Betul dah kita nak pergi dengan Cik Jah ni seronok tak? Pergi beli beli Tupperware, beli apa tak? Dah suami kita kan kabar dah. Nabi kabar dah, kalau suami kata kena taat. Tak boleh eka kita deraka agama. Eka tak wajib nafkah. Eka boleh dosa puri. Eka tak terima semayang bang. Sabar dah suami aku tak pergi. Sabar dah seusah. Kau boleh pergi pula kau. Dia gitu apa ni dak. Setan ada tengok suami mu tak boleh pergi. Lawan dia, buat muka gayung. Setan tu kacau. Tang seritang. Kita doktor su, nafsu. Gabung dua ekor tu dah boleh. Dia kata dah lakimu tak berigi, memang mu tak ligi dah. Dah pada pele-pele tak ligi, buat muka gelebek nyeng. Kita pun buat tu. Dia tu kacau, sungguh dia tu kacau. Rembah sikit pinggang tapung. Tengok apa tak? Kalau kita tak lagi jalan sama ni. Pergi basuh pinggang. Dia pergi basuh pinggang 9 uti basuh. Suti dak pecah. Kelepah wak gitu. Repuang, rembah pintu tegak. Tak. Boleh ke gitu? Suami kita jalan tak boleh bunyi. Faham? Tak khabar ni. Jangan jalan kelepuk itu tak boleh. Tak bunyi jalan pasal suami ada, dia besar daripada raja lagi. Cuma tak naik Rolls Royce, naik Honda. Faham? Tapi besar daripada raja. Ni kamu dah kan kalau akak benda-benda apa, nak buat apa, nak simpan barang, nak tutup gerobak, nak buka pintu gerobak ke apa ke, jangan beri bunyi. Mereka yang tak dapat elok.
Nah, pasal suami ada, tak boleh bunyi. Kalau tutup itu beraluh. Gitu. Mana beraluh nak mak? Ayah mu ada. Baru anak pun reti, besarnya ayah dalam rumah. Nak. Ni kita kata tak lagi jalan hak mau tengok nya rembah meja. Nak sipan dapur. Kelakong. Nampak? Piung terbang tang biskut. Nyewak nak marah ke anak padahal sakit hati kita dak pergi kedai Meding. Nah, yang nak pergi kedai Meding tu benda laki kita Meding tu. Ke siapa dia? Nah, kotor kepang. Bukan hak bawa tuju ni. Hak gong bawa jing. Maka adalah kebinasaan daripada memberi nafkah yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit, melainkan seorang yang ada baginya harta pesaka atau harta baginya usaha yang halal yang mencukupi dengan dia harta dan dengan ahlinya, dengan dia dengan suami dan dengan ahlinya, dan ada baginya bagi suami pula qanaah. Qanaah ini maknanya rasa cukup yang menegahkan daripada belanja yang berlebihan. Maka bos yang demikian itu lepaslah ia suami daripada kebinasaan berkahwin. Dia kata banyaklah orang yang tak lepas binasa dengan sebab bergelar suami, binasa dengan sebab cari nafkah, iaitulah cari harta haram. Ramai orang binasa. Atas dunia dak binasa, akhirat kayak gitu. Sebab harta haram ni kita makan, kita pakai, semua Tuhan akan tanya balik. Tak ada benda yang Tuhan tak tanya. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Summa, iaitu pada hari mahsyar, hari kiamat nanti. Latus'alunna, demi Allah, pasti kamu sekalian akan ditanya. Nampak? Pada hari kiamat, anin na'im, daripada segala nikmat yang kamu dapat. Tuhan akan tanya balik. Ni ambil duit mana ni? Nah, ni beli kereta projek mana? Halal ke haram? Ni pitih ni gua nak kira negel lebah tak? Kena akan kena tanya. Dalam hadis kata min an malihi min aina iktasabah. Akan ditanya seseorang daripada hartanya, dari mana dia dapat harta. Dah kalau maknanya menipu. Bila menipu Tuhan tak terima sedekah ataupun amalan. La yaqbalullahu sadaqatan min ghulul atau kama qala, tak menerima Allah Taala akan satu sedekah. Wa fi riwayatin salatin, sembahyang, min ghulul, daripada harta kacau, harta tipu hak orang ramai. Bagi buat dia, mu bagi yang bing, aku bagi yang dinding, mu bagi yang kursi stadium, mu bagi yang tak, ni bagi yang tiang, bagi yang piling, bagi buat dia. Lepas tu kecek kos pula. Sak ni pula Alibaba ni berat menandang main gitu. Pitih siapa? Pitih rakyat. Membazir pula. Lepas tu beki kat gini pula. Beki pula. Bila beki projek boleh dia pula. Luar negara kalau buat utuh gitu, dia kena ganti duit dia sendiri. Faham? Sebab dalam tanggungjawab dia. Dah. Jadi mu tuduh aku tuduh mu senyap. Lepas tu keluar tender projek membaiki pula. Bila baiki, bahan pitih pula, lebang pula, utuh pula sekali lagi. 2 kali mari Ultraman. Faham? Nampak? Dah? Siapa jahat? Kita. Syirarul muluk li syirarir ra'iyah. Jahatnya pemerintah kerana rakyat tu yang jahat. Kita bahalara. Kita lupa Allah, kita lupa syariat. Kita dah heran bab agama lama mana dah. Tu yang Tuhan utus pemerintah yang zalim. Tadi nak kata dia saja. Kita terlibat juga. Mak tu kalau anak deraka kita degil tak dengar kata, jangan nampak jahat anak saja. Cuba tengok kita masa lampau. Ada sahabat kau. Yang anak deraka kamu pasal mu deraka mak ayahmu kau hari tu. Faham? Dia ada balas kan? Main nak tengok anak saja. Nak marah ke anak saja.
Mana anak aku keras kepala, macam besi kepala. Nah, dah mu ayah macam ke stay. Pandok kepala babi juga. Dah. Kita keras kepala dengan agama, anak keras kepala dengan kita. Gitu lah. Jangan nampak anak je. Warna yang bini aku lawan aku sama ni, ada musilat kau, muak tak betul kot dalam kehidupan. Jadi kalau kita salah istighfar. Kalau ujian, alhamdulillah. Ujian ni Tuhan nak beri pahala. Ada kalanya Tuhan ujian dengan anak isteri kita, menyusahkan kita. Itulah disebut dalam hadis-hadis yang sahih, kesusahan memberi anak makan itu, membela anak itu adalah syurga. Susah bela anak, bayar orangnya syurga. Dan hadis yang lain, tiap-tiap suap yang kita beri kepada anak isteri adalah sedekah. Nah, macam kita sedekah dah. Mana pahala banyak. Itulah yang paling penting sekali, keimanan kita biar sahih, akidah. Bila akidah kita betul, maka setiap gerak laku kita adalah ibadah Ramadan. Jadi orang yang selamat di antaranya orang yang ada harta saka. Ayah dia mati, tok ki dia mati, katakan boleh ke dia harta, dia makan harta yang halal, tak apa. Atau harta baginya usaha yang halal yang mencukupi dengan dia, dengan suami dan dengan ahli. Ataupun harta halal. Cari harta halal ni wajib. Nampak? Sebab itulah kita ni bezanya dengan orang-orang kafir. Orang kafir dia tak kira sumber harta. Sebab tu dia nega, dia lebang. Dia nega, dia tipu. Orang kafir kan tipu banyak nega. Kita Melayu ikut dia juga. Kita Islam Melayu ikut cara orang kafir, nipu juga. Bila nipu tak selamat kita. Kullullah min nabata min haram fannaru aula fannaru aula bih. Nabi kata tiap tubuh yang membesar daripada usaha yang haram pasti akan dibakar dalam api neraka. Dan kita tak ada saat dah. Duk main kita rezeki jangan ditolak. Tahu dah rezeki haram, mu nak tak mu kena tolak, wajib tolak, nak terima juga. Dia kata haram bukan rezeki, rezeki halal. Tak rezeki ni bukan makna halal. Rezeki ni benda yang memberi guna kepada kita. Motor beri guna tak pada kita? Motor beri guna, boleh pergi jauh-jauh, jalan kaki lengah, naik motor dia siapa? Motor dia panggil rezeki. Makanan beri guna tak? Makanan kalau kita makan kenyang, jadi sihat badan, rezeki. Baju kalau pakai tak ketik nyamuk, pakai tak sejuk, tutup aurat, rezeki. Rezeki lah ke tu? Haram pun rezeki juga. Ar-rizqu ma yanfa'uk. Rezeki itu benda yang memberi guna kepada kamu, walau kana muharrama, sekalipun rezeki itu haram, benda yang beri guna. Jadi kita nak rezeki yang halal. Kok haram orang kafir, kita orang beriman nak rezeki halal. Kalau halal banyak pun tak apa, sikit pun tak apa. Yang kita bimbang rezeki haram. Sebab tu jangan sampai kita cari makan usaha yang haram. Dan kita hijau tempat yang haram, sedap kemas molek dah, nak berhenti sayang. Sebab tu nak minta hijau, tanya mufti tu, tanya ulama tu, tanya tok guru. Kita tak apa sedap ni, terlibat tak dengan arak ni, lagu ni. Tok guru kata gini tak terlibat, boleh tahan hijau. Ni hijau dah pergi dengar orang kata haram, leceh ustaz ni. Gimana lagi ustaz lain nampak main tak sedap dengar. Lalah ada seorang ustaz kata tak haram mana, campur nak dengar halal agak ni. Ni baru ustaz. Jadi hak jadi tak boleh, jadi boleh. Gitulah nafsu manusia. Bismillah. Dan dengan ahli, dan ada baginya pula qanaah yang menegakkan belanja yang berlebihan. Qanaah ni mencukupi, rasa mencukupi. Qanaah ni cara miskin dan cara kaya. Maknanya padang dah, walaupun boleh dengan yang lebih. Tu qanaah. Contoh orang miskin. Orang biasalah, tak miskin lah katakan. Dia boleh beli lah, dia ada BT RM3,000. Maknanya dia boleh beli motor hak RM3,000. Cukup IT ni RM3,000. Tak apa beli hak RM2,000 dah. Boleh jalan juga umpamanya katakanlah. Maka dipanggil qanaah tu. Boleh beli seluar harga 150, biar beli 80 lah. Tak, dipanggil qanaah kau.
mencukupi dengan sekadar yang ada. Orang kaya kita tak, dia boleh buat rumah harga 1 juta pasal duit dia banyak, berjuta-juta. Buat hak 200,000, 300,000 dah. So sangat pun tak faham warna kau. Dia panggil qanaah orang kaya. Nah, bukan orang kaya tu kena pakai macam orang miskin kalau lipat, bukan. Cara dia masing-masing. Sebab tu jangan, sebab tu buah tu kena ada mau. Nah, sebab kadang-kadang benda ni betul. Kita piti semakan nak beli gak kereta. Lepas tu kena tarik. Nak bayar sekolah anak tak cukup. Dengar kata bulan-bulan 400. Boleh beli. Biba 400 bulan. Muka tak payah VIC, potong state IC. Buat alik kereta. Tak. Gaji 700. Faham tak pendapatan? Bayar bulan 400. Syaitan kata ambil nafsu kata boleh tu, ada tu rezeki ikut mana-mana pun. Berat tukar tayar kali balik awal. Tak nak bayar dah pulang. Ilham malaikat kata ambil second hand dah lah. Honda Civic 18,000, comel molek-molek ada. Boleh gohik selalu dah. Kuala Lumpur sampai. Syaitan kata, "Ish, mana boleh main beli hak kosing ada supik." Faham tak? Kasih action sikit. Syaitan nafsu kata, tak boleh lah, kena hak baru lah. Faham. Kereta baru 40,000. Mampu tak apa? Tak mampu. Lepas tu masuk gong badak. Langlong. Faham tak? Jangan. Lepas tu qanaah tu. Bukan Islam dia larang beli, qanaah. Berasa walaupun dah dengan binti kita, kendor sikit, ambil belah gostang sikit. Itu cara yang baik. Boleh beli dah baju ni. Pitih aku ada 100 baju 93. Balik 7 riyal. Dah naik pas balik ni 47. Faham tak? Biar baju 40 dah. Kena ada umum benda-benda lagu tu. Maka yang demikian itu lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Jadi kalau kita selamatlah usaha kita yang halal, atau kita ada sifat qanaah sikit, maka itulah beri manfaat dalam perkahwinan. Kalau duduk ikut ke nafsu, ikut ke bini, ikut ke anak, beli belaka, sedangkan kita tak sampai pun tahap tu, maka dia binasalah kita. Akhirnya berhutang dengan alung. Berhutang dengan alung. Alung kata, anytime you nak berapa? 10,000, 30,000, 30,000 cash awak hari dah bawa besar piti batu bepang awak hari. Tak saya telefon alung. Aku nak 30,000 bagi esok boleh tak? Aku nak ambil kereta stay. Cash money bayar kereta boleh tak hari? Tapi bayar jadi 45,000. Lambat kerak tangan. Nampak? Amal dia kena kerak tangan. Nak bawa steering kan tangan hudung. Tu kata atas dunia binasa dah kerana nafsu. Atau seorang yang punya kepandaian dan kuasa itaat musahi yang halal. Bertiga tu dah. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan bro. Soalan pertama, sah ke tidak kalau saya akad nikah, kalau duit belanja kat atas orang puang, saya pakat dengan orang puang macam pihak keluarga pun dah tetap dah 1,000, lepas tu saya pakat 3,000 seorang tanpa pengetahuan kedua orang tua belah puang, saya keliru lah, ada orang kata tak sah, minta jelaskan. Baik. Mas kahwin ini adalah harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri dengan sebab berkahwin. Kalau tak berkahwin, tak wajib beri. Jadi kalau dah 6,000 ini mas kahwin, maka mestilah harta suami. Nampak? Mesti harta suami, tak boleh harta isteri. Jadi kalau guna harta isteri, jawabnya perbuatan ini bercanggah dengan perintah Allah, wa atuhunna sadaqatihinna, nihlah
Ndaklah kau beri harta kamu sendiri kepada isteri kamu sebagai mas kahwin. Beri mereka itu harta. Mana harta tu hak kita beri ke isteri. Hadiah dengan sebab berkahwin, mas kahwin ni panggil. Tiba-tiba kita ambil duit bini kita buat lelok. Macam hak kita beri balik ke dia. Jadi mesti ketang kali. Walau bagaimanapun perkahwinan itu sah. Kerana bab mas kahwin tidak melibatkan akad nikah. Akad nikah ni dia tidak ada pun bab mas kahwin. Dia syarat nikah, syarat sah akad nikah lain. Rukun nikah lain, dia tak ada mas kahwin. Maknanya kalau kita nikah tak sebut mas kahwin, tak beri mas kahwin, sah nikah. Tak usah kata beri separuh-separuh. Tak beri terus mas kahwin, sah. Cuma tak beri haram. Faham lagi? Dia bukan melibatkan sah tak sah. Macam orang lelaki pakai rata semayang, sah. Nampak? Dah besar rata dia, besar 3 kilo rata, sah. Ada loket pula ni kapal layar zaman dulu, sah. Dah kan ni hukum haram perbuatan. Dah apa sah dah, dia bukan haji. Sebab tu dakwi mas kahwin sah nikah. Pakat pun separuh seorang sah juga nikah. Cuma setengah ulama pertikai pada masalah lafaz. Sebab ada sebut mas kahwin tu saja. Jadi nak ihtiyat, nak cermat, jangan awak gitu. Jangan helah gitu. Kalau tak ada yang bolehnya kita hutang daripada bakal isteri. 6,000 kita ada hanya 3,000. Kita pinjam duit isteri kita, tunang kita tu 3,000. Saya bayar balik bila-bila. 6 bulan ke, setahun ke. Boleh pinjam, jadilah 6,000. Lepas tu beri ke dia jadi mas kahwin. Waktu tu boleh buat. Ini semua ni nak nunjuk-nunjuk kita ni mampu. Padahal bukan duit kita, dah tak ramang sepandai itu. Nikah 6,000 orang tengok, 6,000 padahal pitih orang. Sawaklah kerja kodoh gitu. Kan Nabi kata dah, perempuan yang paling berkat sekali aisaruhunna, nampak? Apa benda? Mu'nah, yang ini yang paling murah sekali mas kahwinnya. Mas kahwin paling murah, paling berkat. Apa 6,000 benda, 6,000 ni. Kan bulan-bulan beri pula makan minum. Kan beri tangan pula piti. Makan minum tu kat 1,000 dah, duduk tangga makan ke darah dia. Kita sutil di channel dia 3. Pagi dah, makan banyak. Maknanya hak tu kat 1,000 dah. Lepas tu beri tangan pula. Lini orang puang kalau Terengganu ni 1,000 lah modek beri tangan. Ji. Haji beri berapa? Dakwi. Dakwi gua ni dia pegang segema kok. Dakwi gua ni. Kalau nikah beri 1,000 ke bini. Gaji berapa gaji? 900. Tak sungguh apa orang kan? Beri ke dia. Dia banyak benda nak main pinggan makuk, nak main sing tu kuat kok. Nak beli pala pahit, nak beli tu, nak beli ni. Biar beri ke dia tu. Dia tekan basuh baju kita kan. Kita tengah lengah, dia tolong pecek. Kita duduk saja dengar serabut perut, dia tolong belebel. Banyak benda dia buat. Jadi tak usah sayang dengan orang puang. Ada orang lelaki keteku, bini minta 10 ya tak wi. Cakap apa kan, kalau bini minta 10 wi 20. Bini minta 1,000 wi 2. Tu baru sayang bini. Bini kata beli ke belah rotang cicing nak makan. Gininya nak makan cicing. Kita beli belah buluh. Soalan seterusnya. Sebelum ini Dr. Masyita pernah mengeluarkan fatwa bahawa dibolehkan buat pinjaman untuk menunaikan haji. Adakah ini benar? Tahu saya untuk menunaikan haji antara salah satu syaratnya adalah berkemampuan. Bolehkah Ustaz jelaskan? Dr. Masyita kata boleh buat pinjaman, kita tak ada duit, tak ada duit. Nak pergi haji 10,000, kita pinjam dengan orang 10,000 pergi ke Mekah. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Betul-betul juga. Mungkin datang tu Masyita kau dah betul lah ke kan? Jadi hak salah kau. Betul-betul kau. Jadi kebanyakan ulama berfatwa hukumnya makruh saja. Makruh ni bukan haram.
Tidak digalakkan. Nah, bezanya gini, siapa yang mampu wajib pergi haji. Orang yang tak mampu tak wajib pergi. Dah kali dia berhutang, tak wajib gak pergi. Dia berhutang 10,000, tak wajib gak pergi. Harus dia pergi. Ma'al karahah serta hukumnya makruh. Wajib tak makruh? Perbuatan pergi hutang nak pergi ke Mekah tu makruh. Kata ulama setengah tak makruh, harus apabila dia memang berhajat, nak tunai sangat perintah Allah. Teringin sangat nak pergi, dah orang miskin, tak ada, nak bayar sikit-sikit boleh, nak kupur bayar. Dia pun buat pinjaman, tak? Kerana rindu cinta kepada bumi Allah, nak kepada Baitillah, nak tengok Kaabah sangat. Harus hukumnya. Jadi Dr. Masjid Tahni kata betul. Nak? Adakah terdapat fitrah rasuah yang diharuskan dalam Islam apabila zalim dan kita nak menyelamatkan nyawa ataupun harta benda, maka rasuah seperti itu tidak diharamkan bagi pihak yang memberi rasuah, hanya berdosa pihak yang menerima rasuah. Dia nak gunakan kuasanya nak rapah harta kita. Kita kapun tak tahu benda, takut tak? Dah tak tahu ke kena buat gini, kena buat pelang gini-gini, orang kapung memang ikut peraturan, nak kena rapah harta. Tapi dah buat jenayah. Jadi zalim perkara ni. Jadi orang kapung pun kalau dia minta 1,000 riyal, dia lepas kes ni, dia buang kes, maka beri 1,000 riyal, selamat hartanya 2-13 ribu. Kata ulama fiqh, tak berdosa orang yang takut kena zalim lagu ni. Faham tak lagi? Yang zalim rasuah yang haram, hak ni hak nak bahang projek, hak patutnya nak kena maknanya kena hukum jadi tak kena hukum. Hak mana hak patut tak kena hukum jadi kena hukum. Rasuah hakim, rasuah tu dan sebagainya. Rasuah yang membawa mudarat. Tu rasuah yang haram. Ada abang ipar, adakah ipar birah perlu menutup aurat bila bersama keluarga sebelah mertua? Jawabnya, ya, kalau ipar kena tutup aurat. Kita dengan kakak ipar kena tutup aurat. Kita pun kena tutup aurat, kakak ipar pun kena tutup aurat. Pasal apa? Pasal kita boleh kahwin dengan kakak ipar kita. Boleh kahwin dengan kakak ipar? Boleh tak? Boleh bini dia adik kita. Dah dia kakak kan tak? Kakak bini kita dah tak kakak ipar. Boleh tak nikah? Boleh kita tembak bini kita. Mati, boleh nikah ke dia? Maknanya nak nikah dengan kakak ipar mesti bini kita mati atau kita cerai dulu. Faham lagi? Makna boleh ke tak? Tapi kalau mak mertua boleh tak? Kita cerai anak dia, nikah dengan mak tua, boleh tak? Tak boleh tu, sampai akan mati. Sebab mak mertua mahram kita. Kakak ipar ajnabiyah, bukan mahram. Apakah hukum seorang pekerja menerima gaji dari hasil gaji yang diberikan oleh majikan yang mengusahakan sebuah pasar raya yang ada menjual arak dalam kerja itu bertugas di bahagian lain dalam pasar raya itu? Ni lama dah soalan ni, tahun 60-an. Ni tahun apa? 40 tahun soalan ni. Orang tanya dah. Mufti dulu. Bila ada satu kedai, satu syarikat pasar raya atau satu syarikat apalah, jabatan ke, siapa yang bekerja secara langsung dengan benda yang haram, maka gaji dia haram. Siapa yang kerja pada benda yang bukan haram tetapi setengah daripada pendapatan syarikat itu ada yang haram, maka kerja dia tak haram. Nampak lagi? Maknanya pasar raya ni siapa yang terlibat akad arak, buat bil arak, jual beli arak, order arak, memang gaji dia haram bulan-bulan, jadi api neraka dalam perut dia. Tapi dia kerja bahagian lain. Tekak 3 ada bahagian jual arak. Ada jual air arak, ada robot arak, ada 7up. Umpamanya air 7 yupai. Dia bukan bahagian arak, dia bawah. Bahagian pampers. Kerja jual pampers bawah. Hukumnya tak haram. Ini ulama fatwa. Cuma kalau ada peluang di tempat lain, pergilah di tempat lain kerana mencari keberkatan. Kalau kita kata haram itu, maka haram makan gaji kerajaan. Dah haram juga dah kerajaan ada daripada hasil haram ada. Cukai judi, cukai arak ada. Dah kalau gitu haram.
Dan majikan tak tulis wajib. Faham? Hak tu kok tokek. Betul tak? Saya kenal tak wajib? Kenal? Apa? Anda pun. Aku tak sebut takak ni. Jadi dia tak haram ni bagi yang lain. Sama dengan masalah bank. Dia terlibat dengan urusan yang haram-haram. Kerja bank bagi yang tak haram, tak haram. Ini ulama fatwa, kita tak erti. Saya kerja sebuah syarikat waktu rehat pukul 3 hingga pukul 4. Manakala waktu pulang kerja pukul 7. Jadi saya sering lewat untuk sembahyang zuhur dan asar. Adakah saya tergolong dalam orang yang sering melengahkan sembahyang? Mohon penjelasan. Jadi pukul 3 hingga pukul 4 dah asar lagi, tu waktu rehat. Lepas tu pukul 7 barulah habis kerja. Jadi lebih pada pukul 7 mau sembahyang asar. Jawabnya wajib berhenti. Kalau kerja lagi berdosa. Faham tak? Sebab ini masuk dalam waktu karahah yang sangat dibenci oleh syarak, kita kerjakan sembahyang. Nah, garis 7.16 pukul 7 dah kan 7 tu sembahyang lalu. Basuh tangan gitu gini, ambil wuduk betul pakai pelekat kat 7 suku. Jadi nak ngabis tak mau. Kerana apa? Kerana sayang. Berapa gaji sebulan? Ada tak sampai 1.8 juta? Ada rasa kalau kerja gini. Boleh 3-400. Hukumnya haram perbuatannya. Kena berhenti serta merta. Kita kena minta dulu, berhenti sekejap 5 minit untuk semayang, tak beri wajib berhenti. Nah, sebab kerja ni nipis. Allah maha daripada kerja. Kalau kita kata kerja besar pada Allah, maka semayang kata gini, kerja akbar, kata gitu. Faham tak? Kan Allah maha besar. Nah, tak ada orang boleh hadang dan aku nak semayang. Apakah jika seorang penduduk mendirikan rumahnya di atas kubur lama atau di atas nesang zaman Jepun? Kisah benar. Baik. Jawabnya boleh. Kita duduk di atas kubur, atas binaan, buat rumah atau lain-lain daripadanya, boleh berlaku jika memang benar itu kubur askar Jepun. Dia kata zaman Jepun. Kubur Jepun ke kubur kita? Kubur Jepun. Di kubur kafir tak ada. Tak ada hurmah. Masalahnya kubur orang Islam. Jadi kubur kafir tak masuk hukum. Baru tanam Jepun mampu sekor bunuh diri. Kita boleh duduk atas tu, boleh main sepak takraw atas kubur. Faham? Kubur orang Islam bila tu tak boleh naik datang selagi mana tidak hancur lagi. Bila hancur dah, tak ada benda dah, maka boleh ditanam orang lain atau dibuat binaan yang lain jika bukan tanah wakaf. Faham? Ataupun maknanya telah berselerak dah. Lepas tu nesang berkembus sekali lah hanyut di air, tak, maka boleh diri bangunan dan sebagainya. Kalau bukan tanah wakaf. Kalau tanah wakaf tak boleh diri bangunan, boleh tanam orang lain pula. Melainkan kubur para nabi, para rasul kekal di situ, tak boleh orang masuk sampai kiamat. Nampak lagi? Ingat tu dah? Lama mana dah kubur ni? 30 tahun dah, 40 tahun dah. Nah, adat kata kat kita ni 30 tahun jadi pasir. Tulang ni jadi dengan pasir. Maka boleh tanam orang lain pula situ. Nampak? Kalau tanah tu tanah persendirian, bukan tanah sabir dah, tanah kubur, tanah wakaf, tanah kita. Kubur Tok zaman dulu, Tok Nyang dulu, lama mana dah, bah merah hari tu. Maka ni kira acul bodah, boleh buat rumah. Tu kitab fiqh khabar. Nah, tapi pelik sikit dengar kita tak? Kita ingat kubur tu kena tahan kita pagi amat, tak boleh buat benda lain pula, boleh tanam orang lain pula. Kalau tu tanah perkuburan, dikira hancur dah. Nah, dan kalau tanah tu persendirian, boleh buat kedai pula satu. Boleh jual kedai kopi tu. Apakah hukum sembahyang tak pakai baju dan kopiah? Jawabnya boleh juga. Tak ada masalah kalau pakai jubah. Ke tak pakai baju terus? Tak pakai baju terus kalau menutup antara pusat dengan lutut orang laki-laki, tak pakai piah, tak pakai baju, sah sembahyangnya. Kerana tidak ada seorang pun yang kata tidak sah. Cuma bid'ah. Tak pakai baju. Bila tu? Bila dia ada baju. Kerana Nabi taruh pakaian yang terbaik, suruh kita taruh yang terbaik untuk sembahyang. Tiba-tiba kita tak ikut pun.
Tak, sebagaimana yang Nabi ajar, kita pakai hak pekoh saja. Jawabnya kurang ajar. Benar? Orang dah tu orang miskin tak ada baju. Nah, sebab yang kita bertemu dalam semayang, Malikul Mulk, kerajaan yang paling besar. Hak dunia ni paling kecil. Nah, Allah paling besar. Maka adab yang baik hendaklah pakai pakaian yang baik. Walaupun sah di segi fiqh, tapi tak ada adab. Tak. Orang tengok pun orang geli gelemang. Nak. Macam Tok Imam semayang pakai topi kobo, sah? Sah? Tok Imam topi kobo ada pistol. Yang buat sekali pot tuyu. Faham tak? Belah ni bocong air. Faham tak? Sah tak semayang? Sah, tapi makmum leceh lah. Ni pula Tok Imam gini main topi kobo. Nak? Atau Tok Imam pakai baju hujang, ada tulis belakang TMB. Faham tak? Berat nanang. Dah tak sah? Sah, tapi 3 suku lah gitu. Gitu kau dengan semayang pakai baju saja macam Dayak Daud. Nah, dak jamai pasal kita jumpa dengan manusia teramak dak gitu. Kalau teramak tak apa. Nah, pergi interview kali, minta kerja. Nah, pakai kain pelakat saja, kilah kat keting, kaki ayam, baju dak akal, piah dak akal. Gamak di interview di Jabal Ismail. Dubik tepi jalan dak gamak dah gitu. Nah, dah tergamak, tu gila. Nah, tengok dah tu manusia berok busuk kohong hak kita nak interview. Ni Allah Taala Maha sempurna, takkan gamak. Dia 3 hari ni je esok kakak dekat aja, jalan kaki kat tu. Sampai kat aku steng. Baju dah akak. Jangan. Nah. Cuma untung haji naik bas tak kena takut. Memang dah ambil takut tengok serung dah. Natang ni mari dua ni bolok. Nah, jadi adab, jaga adab. Kita nak semayang, raja yang paling besar Allah Taala. Tak ada dah. Rebak ayam saya 10 kali 10 dimasuki beberapa ekor anjing. Adakah saya perlu samak keseluruhan reban itu atau samak bekas makanan saja? Jawabnya tak wajib samak. Kalau kita nak basuh, sunat hukumnya. Kerana rebang ayam. Melainkan kita nak semayang dalam rebang tu, wajib kita kena samak pasal masuk anjing. Yang kita nak bersih 7 kali ni, rumah kita masuk anjing. Tapi kalau rumah ayam tak ada hal. Tak ada hal dia masuk. Cuma kalau kita nak basuh, bukanlah satu kewajipan. Apakah orang yang suka benci sama muslim dan tiada sebab dia bermusuh dengan jiran depan rumah? Maka jawabnya perbuatan ini dibenci syarak. Nampak? Iaitu marah tanpa sabab. Nabi kata orang yang beriman hendaklah jangan dia marah. Maknanya tanpa sabab. Ada sabab baru boleh marah. Soalan seterusnya. Apakah hukum orang lelaki-lelaki pakai cincin emas dan bawa masuk dalam semayang? Sah tak solat dia? Jawabnya sah. Kerana cincin emas bukan najis. Cuma dia pakai cincin tu berdosa. Kerana Nabi kata ini haram atas umatku yang lelaki-lelaki. Bila Nabi kata haram, dia canggah Nabi dia pakai juga, maka berdosa. Seorang lelaki-lelaki pakai cincin emas datang kepada Nabi bertanya soalan. Nabi kata kamu datang jumpa dengan Rasulullah padahal di tangan kamu ada sepotong api neraka. Nabi bahang lu kasar lu. Membari jumpa Rasulullah tanganmu ada api neraka. Nabi kata gitu. Dia pun dengar gitu cincin emas ni api neraka, dia pun lepak. Nampak? Bila Nabi lari, sahabat dia seorang lagi kata, ambil Nabi lari yo. Ambil mula. Dia kata aku yang Nabi marah, aku lepak, aku tak akan ambil. Siapa bila-bila munak ambil. Pasal sayang ke Nabi. Padahal dia ambil tak salah. Ambil dia pakai ke anak, puang ke apa ke. Tapi dia kira sayang ke Nabi. Nabi marah kan. Jadi tak berkah. Hukum jima isteri pakai kondom. Boleh tak Ji? Jawabnya ada kalanya harus, ada kalanya haram. Jika maknanya nak menjarangkan anak kerana tak dah nak terkejar, umpama isteri jenis tak apa sihat. Kalau anak ni memang tak apa sihat, duk jagakan anak.
Nah, nak kerja siang ke bini. Nah, jadi hukumnya makruh sahaja. Nah, makruh saja, tak berdosa. Tapi kalau takut boleh anak kaki takut tak cukup cari makan, hukumnya haram syirik kepada Allah. Nampak? Jadi kalau kerana nak menjarangkan anak, dia panggil al-azal, sahabat pun amal. Boleh. Tapi ingat, Allah nak jadi anak juga. Kun fayakun. Apa kau seorang laki-laki yang tahu kau semayang tu wajib, tapi tahu cara semayang tapi tak mau laksanakan semayang, jadi kafir ke tak? Ya, kafir nikmat, bukan kafir macam sebuah berhala. Tak boleh jadi wali nikah, tak dia jadi saksi nikah, tak dia jadi saksi anak bulang. Kan waktu bi anak bulang kan, orang lain tak nampak, dia nampak. Dia ngaku depan qadi wajib puasa seluruh Terengganu. Kalau dia tu tak fasik. Tapi kalau fasik, dia kata aku tengok anak bulang, maka qadi tak wajib istihar puasa esok. Pasal fasik. Jangan ada saksi anak bulang. Yang tak ada saksi anak lacing. Tak ada. Saya ada buat dosa besar, lepas tu saya taubat. Selang 2-3 hari buat pula. Saya pun taubat pula. Buat pula esok. Saya tak tahu dah nak buat lagu mana. Kalau saya taubat pula sekali lagi, Allah terima tak? Jawabnya sentiasa Allah terima jika taubat yang kamu taubat itu nasuha. Maknanya sungguh, bukan main-main. Sungguh-sungguh lah taubat, menyesal sungguh dah. Tuhan terima. Tak ingat pula, buat pula. Wajib taubat pula. Lepas tu kira anguh dah. Cuma dah kalau keadaan parah lagu ni, alaikum bil jamaah, duduk dalam jamaah lah, duduk kat orang baik-baik, ambil berkat jamaah ramai-ramai ni, duduk kat orang mengaji Quran, biar berkat tu turun, jadi kita mudah jauh daripada dosa, jauhkan benda-benda yang boleh mendekatkan kita daripada dosa kepada dosa. Soalan seterusnya, hak terakhir lah, pasal kalau kita jawab semua ni habis dalam pukul 10.45. Ini nasib baik lah, nasib lah. Jangan marah buat ni AJK Sipang buat mari pula bulan depan. Kalau wing dengan kita teruk dengan kita lagi. Jangan ambil hak lah. Ada kerja pula. Dulu ada orang itu terlibat dengan rasuah, lepas tu dia menyesal dan ingin taubat. Jadi macam mana dia nak bersihkan duit rasuah yang pernah digunakannya dulu? Maknanya duit itu disedekahkan untuk maslahat orang awam. Tak boleh guna dah. Taubat, duit itu duit salah. Nak pulang balik, tak boleh nak pulang balik ke siapa? Kalau ada tuang boleh pulang balik, tak tahu tuang. Masalah rasuah kan? Kalau kenal gitu tuang tak apa, ingat gini. Orang ni aku dia minta rasuah hari tu, pulang balik. Taubat, tapi tak tahu dah kisah lama. Maka duit tu kena buat guna untuk maslahat orang awam. Faham lagi? Boleh buat jambatan lah kapung, ada titi rosak buat beli kayu. Tandah pasti, tandah tadika umpama buat pagar surau boleh. Hak jenis orang ramai dapat manfaat. Kemudian bertaubat kepada Allah, hak tu wajib dah. Soalan yang terakhir, saya dengar ramai orang Malaysia pergi Indonesia tujuan untuk kahwin kontrak. Contoh kahwin seminggu lepas tu cerai. Apakah hukum perkahwinan seperti ini? Kalau ada sebut di dalam akad, maka tidak sah, haram dan bid'ah dalalah. Tapi kalau dia kahwin tu tak ada niat nak cerai, seminggu balah cerai, maka tak ada salah hak tu. Kalau niat nak cerai dah, nak main-main dengan kahwin dengan perempuan, iaitu selama duduk Indonesia ni 2 minggu, aku nak kahwin, lepas tu nak balik, cerai lah. Perbuatan ini diharamkan oleh syarak, tetapi sah nikah. Yang tak sah dalam akad ada sebut, aku terimalah nikahnya dengan apa benda ni, bendanya dengan semek Indonesia ini, mas kawinnya RM10 selama 4 bulan sahaja. Jawab kalau sebut gitu tak sah nikah. Tapi kalau niat nak menceraikan, belum lagi akad nikah, nak cerai dah, maka perbuatan itu haram, nikah tu sah, berdosa kepada Allah. Kerana nikah maknanya ikatan, iaitu simpulan untuk selama-lamanya selagi mana tidak dikehendaki oleh Allah bercerai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi